Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita di Sebalik Berita. Baik, hari ini 7 Mei bermulalah pergerakan lebih 100,000 pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam untuk kembali bergerak ke kampung halaman mereka dalam beberapa fasa. Baik, fasa yang pertama mereka mula bergerak bermula hari ini sehinggalah 12 hari bulan. Kemudian untuk pergerakan pulang kembali ke kampus pada bermula 15 hingga 21 Mei nanti, dan dianggarkan ada lebih 100,000 103,994 pelajar yang berada di dalam kampus akan dibenarkan pulang bermula hari ini. Itu di seluruh negara, tapi kalau di negeri Kedah saja, atau lebih spesifik khususnya di Universiti Utara Malaysia UUM, tadi sudah jalan lebih 1,000 pelajar di UUM untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Wakil Israwani Kedah, Abdul Hadi Cik Awang. Hadi, apa khabar? Okay, baik, Hakim. Hadi berkesempatan untuk mengikuti ataupun membuat laporan pergerakan pulang pelajar-pelajar di UUM ini kembali ke kampung halaman masing-masing. Bagaimana Hadi melihat proses perjalanannya? Adakah pihak Kementerian Pengajian Tinggi ataupun IPT itu sendiri belajar daripada apa yang pergerakan pulang pelajar-pelajar tahun lepas? Okey, terima kasih Hakim. Sebenarnya pagi tadi saya ada membuat liputan di Universiti Utara Malaysia, kampus utama mereka iaitu di Tintok, di daerah Kubang Pasu itu sendiri bagi perjalanan hari pertama. Hari ini hari pertama mereka dibenarkan untuk bergerak pulang ke kampung halaman masing-masing, dan mereka 1,049 pelajar itu secara keseluruhan sebenarnya Hakim. Hari ini untuk kira-kira pelajar yang menaiki bas hari ini sekitar 200 individu yang selebihnya dibawa pulang oleh keluarga masing-masing, juga secara menggunakan kenderaan sendiri. Dan untuk secara keseluruhan saya boleh bahagikan di sini, pihak UM membenarkan kesemua pelajar mereka 1,049 pelajar ini pulang menerusi beberapa kaedah, iaitu 341 individu menerusi kenderaan sendiri, 267 individu ataupun penuntut dibenarkan pulang untuk dijemput oleh ibu bapa mereka ataupun penjaga, dan 437 individu yang dibenarkan pulang melalui bas lain penerbangan. 4 penuntut pelajar di UM dibenarkan untuk melakukan penerbangan ke wilayah Sabah. Dan untuk makluman, hari ini, pergerakan hari pertama ini, 5 buah bas disediakan pihak UUM untuk pelajar-pelajar yang akan bergerak ke 3 negeri, iaitu negeri Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Itu untuk hari pertama. Dan hari kedua esok, 3 buah bas akan bergerak ke Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Pahang. Manakala pada hari Ahad, 3 buah bas lagi akan bergerak ke Negeri Selangor dan Negeri Perak. Dan hari terakhir, iaitu 10 Mei depan, iaitu bagi pelajar yang terlibat, sebuah bas akan disediakan bagi pelajar-pelajar yang tinggal di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Ia bagi memastikan tidak berlaku sebarang perjumpaan ataupun kumpulan yang ramai di satu-satu masa bagi menunggu bas dan sebagainya. Dan secara sistematiknya tadi pelajar yang pulang menggunakan kenderaan sendiri dan juga diambil oleh ibu bapa melalui sistem pandu lalu. Tidak dibenarkan segala isi dokumen dan sebagainya, hanya dibenarkan melalui pandu lalu. Ibu bapa dan sebagainya tidak dibenarkan turun untuk mengadu arah sebagainya. Pelajar datang ke satu tempat yang disediakan, iaitu di inafan situ ataupun dipanggil inafis masing-masing. Kemudian ibu bapa mengambil, pelajar masuk ke dalam dan terus dibenarkan pulang. Itu prosedur yang diambil sebagai langkah penambahbaikan kepada sebelum-sebelum ini. Manakala sebelum ini di UM itu sendiri terdapat satu kluster membabitkan pelajar-pelajar di situ dan juga beberapa staf dan kaki tangan yang ada di UM itu, iaitu melibatkan kluster bas untuk tidak saya pada sekitar bulan September ataupun Oktober tahun lepas, di mana berkali dengan kluster tembok, yang mana kedua-dua kluster ini agak membangkang sehingga berlakunya ataupun diletakkan perintah kawalan diperketat di kawasan UM itu sendiri serta di kawasan penjara Al-Usta. Itu antara sedikit rumusan antara apa yang saya buat liputan pagi tadi. Hadi, kita bermaklum bahawa pergerakan pelajar ini mempunyai beberapa kaedah. Ada naik pengangkutan yang disediakan oleh pihak IPT, ada yang ibu bapa yang ambil. Tetapi nanti dia biasanya kebimbangan ibu bapa ni adalah nak pergi ambil nanti daripada negeri
contoh kalau di Pahang nak ke Kedah, nak ke Sintok Kedah itu mungkin ada sekatan jalan raya. Tapi bagaimana pengurusan dari segi macam mungkin surat kebenaran? Adakah pihak IPT ada mengeluarkan surat untuk pelajar-pelajar ini ataupun mungkin kepada ibu bapa mereka sebagai surat untuk kebenaran merentas untuk mengambil mereka dari kampus? Okey, sebenarnya Hakim, saya dimaklumkan oleh Naib Chancellor UM tadi, Profesor Dr. Bashawi, beliau menjelaskan bahawa telah memberi kebenaran kepada pelajar untuk maklumkan kepada ibu bapa mereka untuk pas surat kebenaran itu bagi proses pengambilan mereka, dan sekarang ini sedang menyiapkan bagi proses penghantaran semula pelajar, iaitu bermula di UM ini bermula 21 Mei ini sehingga tarikh 30 Mei itu nanti antara dua fasa, iaitu fasa 1 dan juga fasa 2 pada bermula 21 Mei depan, itu fasa untuk penghantaran semula pelajar ke kawasan polis. Dan ketika ini pelajar-pelajar tadi ada yang ditemui, ada yang difahamkan daripada ibu bapa daripada Johor tidak berhadapan dengan masalah untuk mengambil anak masing-masing di UM ini, dan ada juga dari Negeri Sembilan memaklumkan bahawa hanya menunjukkan surat perjalanan itu kepada pihak polis ataupun individu yang bertugas di saya, dan pihak polis memaklumkan benda itu, menerima maklum dan membenarkan kumpulan waris yang mengambil waktu negara Malaysia pelajar anak-anak mereka untuk mengambil proses pengambilan anak untuk pulang ke masing-masing. Tak perlu ke balai polis untuk minta surat kebenaran. Baik, Hadi, dalam masa yang sama kita ingin juga melihat kepada penjagaan dan prosedur SOP-nya. Apa Hadi sebelum ini pun masa raya tahun lepas pun Hadi juga buat liputan kepulangan pelajar-pelajar daripada dalam kampus ini untuk kembali ke kediaman masing-masing. Apa perbezaan SOP-nya tahun lepas dengan kali ini? Mengambil kira sekarang ini pun kes harian dah lebih 4,000. Jadi apa mungkin perubahan daripada SOP? Adakah ia diperketatkan ataupun masih sama lagi seperti sebelum ini bagi untuk tujuan pergerakan pelajar jumlah yang agak besar, ramai ini untuk ke kampung halaman? Okey, pengurusan dari segi pengumpulan pelajar jika tahun lepas, jika dibenarkan pulang, mereka mengikut zon selatan membabitkan berapa Hadi? Okay, Hadi, kita terputus hubungan dengan Wakil Esra Awani Kedah, Abdul Hadi Cik Awang. Walaupun anda masih lagi boleh melihat, mungkin dapat melihat wajah Hadi, tapi kita akan cuba kembali menghubungi Hadi. Hadi, tunggu sebentar di talian Hadi. Kita akan cuba menghubungi Hadi sebentar lagi. Tapi seperti yang Hadi ceritakan tadi, ada perbezaan daripada sudut SOP-nya pergerakan pelajar-pelajar ini daripada apa yang berlaku tahun ini dengan tahun lepas. Perbezaannya adalah kalau dahulu pelajar-pelajar ini dibenarkan untuk bergerak kembali ke kampung halaman masing-masing mengikut zon utara, zon selatan dan tarikh tertentu. Tapi kali ini dia bergerak tidak mengikut zon, tapi seperti yang diceritakan Hadi tadi, dia bergerak mengikut tarikh tertentu dan mempunyai metod ataupun kaedah pengangkutan yang berbeza, dan pastinya mempunyai kemudahan, lebih mudah untuk para penjaga ataupun ibu bapa ini mengambil anak mereka dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak IPT sendiri. Jadi ibu bapa tidak perlu bersusah payah ataupun penjaga tidak perlu bersusah payah untuk ke balai polis untuk minta surat kebenaran merentas negeri untuk mengambil anak mereka. IPTA di seluruh negara. Tetapi dalam masa sama tak sempat saya nak bertanyakan kepada Hadi. Kalau kita sudah dapatkan kembali Hadi, kita nak tanya ke Hadi, adakah ada segelintir pelajar yang tinggal ataupun hanya tinggal kaki tangan di Institut Pengajian Tinggi Awam ini saja sepanjang tempoh mereka ini dibenarkan pulang, Hadi? Okey. Hadi, kalau dah boleh dengar saya kembali, Hadi? Okey, boleh. Tadi kita sudah bercerita mengenai SOP-nya. Cuma kita juga tertanya-tanya sebab ada mungkin segelintir pelajar yang ialah mereka ni bergerak mengikut by batch. Mungkin ada yang terkebelakang, lambat sikit. Mungkin hari hujung-hujung 11 hari bulan, 12 hari bulan nanti baru nak balik. Siapa mereka ni? Dan biasanya adakah mereka ini memang secara sukarela nak balik lambat, dah hujung-hujung tarikh nak raya baru nak balik, ataupun mereka memang ada penggilirannya?
Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, Hakim, sebenarnya tarikh akhir ini 10 hari bulan itu untuk pelajar yang misaskan, kalau penggunaan bas itu sendiri disaskan kepada pelajar-pelajar dari negeri Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang. Tapi jumlahnya nak dikatakan agak ramai, 25% daripada 1,000 itu di negara sekitar 300 individu. Namun mereka-mereka inilah antara kumpulan-kumpulan yang terakhir memandangkan nak memberi sistem itu secara sistematik haruslah digerakkan batch by batch agar pergerakan seperti saya kata tadi, pergerakan secara perkumpulan secara beramai tidak berlaku. Dan sebenarnya untuk makluman Hakim dan Nonton ini, ada juga pelajar tadi yang saya sempat interview yang nyatakan bahawa mereka sebenarnya tak pulang ke kampung halaman. Antara sebab yang diberikan antaranya adalah mereka merupakan jawatan kuasa perwakilan pelajar. Mereka menjelaskan bahawa ada pelajar-pelajar lain yang tidak dapat pulang terutama dari wilayah Sarawak yang tidak dibenarkan pulang. Mereka dan tinggal di inapan situ ataupun inasis mereka itu sendiri. Mereka sebagai pengerusi ataupun presiden kolej mengambil tanggungjawab untuk tidak pulang dan meraihkan hari raya di kolej itu sendiri. Dianggarkan lebih 1,000 orang juga, Hakim, yang tidak pulang di UM ini sendiri dan terpaksa berhari raya di kolej kediaman masing-masing. Baik, terima kasih Abdul Hadi Cik Awang atas perkongsian cerita tersebut. Beruntung sebenarnya mereka yang berada ataupun mereka yang bergelar mahasiswi di universiti ini kerana mereka boleh kembali ke kampung halaman. Tidak seperti kebanyakan kita yang bekerja dan tidak boleh merentas negeri ataupun daerah untuk menyambut hari raya bersama keluarga. Dan kita harapkan mereka dapat kembali ke kampung halaman ini juga kekal dengan pematuhan SOP yang ketat agar mereka tidak menjadi punca kepada kewujudan kes ataupun pertambahan kes jangkitan COVID-19 yang baru. Terima kasih Abdul Hadi Awang atas perkongsian itu tadi. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.